Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan pastikan duduk di rumah. Baiklah murid-murid, tolong pastikan kamu mendengar dan melihat video pengajaran cikgu ini sehingga tamat. Jangan kamu cepat-cepatkan, jangan kamu langkah-langkah. Pastikan kamu lihat semua contoh yang diberikan agar kamu tidak tertinggal langkah atau penjelasan yang penting daripada cikgu. Jadi, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada topik yang ke-10 iaitu melibatkan nisbah dan kadaran. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan iaitu 10.1 nisbah dan kadaran. Bagi standard pembelajaran, kita masih lagi melihat 10.12 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nisbah dan kadaran yang mudah. Manakala untuk objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan 2 daripada 3 masalah harian melibatkan nisbah dan kadaran dengan pelbagai strategi dengan betul. Jadi, pada hari ini cikgu harapkan murid-murid tahun 5 dapat menguasai dan seterusnya dapat mencapai tahap penguasaan 5. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan melihat kepada masalah harian yang pertama. Jadi ingat, kita gunakan semula 6 langkah yang telah kita pelajari dalam menyelesaikan masalah harian. Jadi, langkah pertama kita akan membaca seimbas lalu terlebih dahulu masalah harian yang diberikan. Encik Syah memberikan RM250 kepada Jeremy dan Mira untuk membeli peralatan tulis. Nisbah wang yang diterima oleh Jeremy kepada wang yang diterima oleh Mira ialah 3:2. Berapakah wang yang diterima oleh Jeremy? Jadi sekarang kita akan baca buat kali yang kedua. Kita akan mengeluarkan maklumat serta kehendak soalan. Jadi kita mulakan dari ayat yang pertama, bermula dari sini sehingga ke sini. Encik Syah memberikan RM250 kepada Jeremy dan Mira untuk membeli peralatan tulis. Jadi di sini maklumat penting adalah berkaitan dengan wang RM250. Jadi wang ini diberikan kepada Jeremy dan Mira. Maksudnya sekarang jumlah wang Jeremy dan Mira bernilai RM250. Jadi sekarang itulah jumlah wang yang ada pada Jeremy dan Mira. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Bermula dari sini hingga sini. Nisbah wang yang diterima oleh Jeremy kepada wang yang diterima oleh Mira ialah 3:2. Jadi soalan ini ada memberi maklumat berkaitan nisbah. Jadi kita keluarkan nisbah wang Jeremy kepada Mira ialah 3:2. Jadi pastikan murid-murid tahu 3:2 maksudnya 3 bahagian ini untuk siapa? Ya, betul. 3 bahagian ini untuk Jeremy dan 2 bahagian ini untuk Mira. Sekarang kita teruskan dengan ayat yang terakhir.
bermula dari sini hingga sini. Selalunya ayat yang terakhir adalah kehendak soalan. Jadi, berapakah wang yang diterima oleh Jeremy? Jadi, soalan minta kita cari berapakah wang Jeremy. Jadi, di sini, kenapa soalan minta wang Jeremy? Bukankah RM250 tadi wang Jeremy? Hati-hati ya murid-murid, kena faham maklumat yang diberikan. RM250 ini adalah wang Jeremy dan Mira. Jadi sekarang soalan minta wang Jeremy sahaja. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Yang pertama kita mesti tahu tadi RM250 ini adalah dikongsi oleh Jeremy dan Mira. Maksudnya RM250 ini adalah untuk Jeremy dan Mira. Jadi sekarang Jeremy dapat berapa bahagian? Berapa banyak bahagian dia dapat? Kita tengok semula kepada nisbah. Jadi Jeremy dapat 3 bahagian. Jadi 3 bahagian. 1, 2, 3. Dan Mira dapat berapa bahagian? Mira dapat 2 bahagian. 1, 2. Ingat, nisbah maksudnya bahagian itu sama besar. Bahagian sama besar dan sama nilai. Jadi sekarang kita boleh tahu Jeremy ada 3 bahagian, Mira pun ada 3 bahagian. Jadi sekarang kita nak tahu satu bahagian ini bersamaan dengan berapa ringgit. Jadi macam mana kita nak cari satu bahagian? Apa operasi yang kita guna untuk cari satu bahagian? Ya, betul. Kita menggunakan operasi bahagi. Jadi apa bahagi apa? Jumlah duit yang asal RM250 dibahagi oleh berapa bahagian? Adakah kita bahagi 3 sahaja? Atau kita bahagi 2? Kita perlu bahagi kepada 5 bahagian. Kenapa? Kerana RM250 ini dikongsi oleh Jeremy dan Mira. Maksudnya RM250 ini kena dibahagi oleh semua bahagian Jeremy dan Mira. Jadi berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibahagi oleh 5 bahagian. Jadi sekarang kita akan cari berapa untuk satu bahagian. Jadi cikgu tak ada tunjukkan langkah dalam bentuk lazim. Kita boleh mencongak RM250 dibahagi oleh 5 bersamaan dengan RM50. Jadi RM50 ini untuk berapa bahagian? Murid-murid kena ingat cikgu selalu nyatakan, cikgu selalu jelaskan hasil bahagi adalah untuk satu bahagian. Jadi RM50 ini adalah untuk satu bahagian sahaja. Maksudnya satu bahagian ini bersamaan dengan RM50. Bahagian kedua pun RM50. Bahagian ketiga pun RM50. Dan jangan berhenti sampai Jeremy sahaja. Kerana kita bahagi 5. Maksudnya semua bahagian ini bersamaan RM50 dan Mira yang kedua pun RM50. Jadi macam mana nak semak semula? Kita tambah semula bahagian ini. 50 tambah 50 dapat 100. 100 tambah 50 dapat 150. 150 tambah 50 dapat 200. Dan 200 tambah lagi 50 akan dapat semula jumlah asal iaitu 250.
Jadi sekarang kita sudah tahu nilai untuk satu bahagian. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat? Kita tengok semula kepada kehendak soalan. Soalan minta berapakah wang Jeremy. Jadi kita hanya melihat kepada wang bahagian Jeremy sahaja. Jadi berapa jumlah wang Jeremy? Kita kena guna operasi tambah atau kita boleh gunakan operasi darab. Jadi di sini cikgu menggunakan tambah. Jadi wang Jeremy RM50 tambah RM50 tambah RM50 sama dengan, kenapa 3 saja? Kerana Jeremy hanya dapat 3 bahagian. Kita tengok nisbah yang diberi hanya dapat 3 bahagian. Jadi kita hanya tambah 3 kali 50 tambah 50 tambah 50, kita akan dapat RM150. Jadi macam mana nak semak semula jawapan? Pastikan jumlah Jeremy ini kamu tambah dengan betul. Kamu boleh semak dengan menggunakan darab. Jadi 50 darab 3, kamu akan dapat jawapan yang sama, iaitu RM150. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat kepada masalah harian yang kedua. Kita baca secara seimbas lalu. Jadual di bawah menunjukkan bilangan guli di dalam sebuah bekas. Susanti telah mengambil 3/5 daripada guli merah dan 2/10 daripada guli biru. Hitung nisbah bilangan guli merah kepada bilangan guli biru yang tinggal di dalam bekas itu. Jadi sekarang kita akan baca sambil mengeluarkan maklumat penting. Kita mulakan dari ayat yang pertama. Bermula dari sini hingga ke sini. Jadual di bawah menunjukkan bilangan guli di dalam sebuah bekas. Jadi kita lihat kepada maklumat yang terdapat di dalam jadual. Guli dan bilangan guli. Guli merah ada 40 biji dan guli biru ada 25 biji. Jadi ini adalah bilangan asal. Guli merah bilangan asal 40 biji, guli biru bilangan asal 25 biji. Jadi maklumat yang sudah ada dalam jadual kamu tak perlu keluarkan. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Bermula dari sini hingga ke sini. Susanti telah mengambil 3/5 daripada guli merah dan 2/10 daripada guli biru. Jadi maklumat penting yang kita keluarkan, bilangan guli merah yang diambil bersamaan 3/5 dan bilangan guli biru yang diambil bersamaan 2/10. Jadi ini pecahan yang diberikan ini bukan mewakili bilangan dalam bentuk biji. Jadi kamu tak boleh katakan 3/5 biji. Ini hanya diwakilkan dalam pecahan sahaja. Jadi kita tak tahu berapa biji sebenarnya yang telah diambil. Sekarang kita lihat ayat yang seterusnya. Bermula dari sini hingga ke sini. Jadi ini ayat yang terakhir. Jadi ayat terakhir selalunya kehendak soalan. Jadi soalan minta hitung nisbah bilangan guli merah kepada bilangan guli biru yang tinggal di dalam bekas itu. Jadi soalan minta cari nisbah guli merah kepada guli biru yang tinggal. Jadi pastikan murid-murid betul-betul memahami kehendak soalan. Jadi soalan minta yang tinggal. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Langkah pertama, kita perlu
menukarkan pecahan ini kepada biji. Kita mesti tahu 3/5 ini sebenarnya berapa biji. 2/10 ini berapa biji. Jadi macam mana kita nak tukar kepada biji? Kita kena darab dengan bilangan asal. Jadi 3/5 ini adalah untuk guli berwarna merah. Jadi 3/5 darab dengan bilangan asal guli merah iaitu 40 biji. Jadi kita akan selesaikan bersamaan dengan bawah ini adalah bahagi dan atas ini adalah darab. Jadi murid-murid boleh pilih sama ada ingin menyelesaikan bahagi atau darab terlebih dahulu. Kalau cikgu suka menyelesaikan bahagi agar nanti nilai nombor kamu tidak terlalu besar. Jadi cikgu akan bahagi dulu. 40 dibahagi oleh 5, cikgu akan dapat 8. Macam mana cikgu tahu 8? Cikgu boleh semak. 8 darab 5 semula akan dapat 40. Jadi sekarang barulah cikgu darab. 8 darab 3 akan dapat 24 biji. Jadi 24 biji ini adalah bilangan yang diambil. Kerana pecahan yang kita guna tadi, pecahan ini 3/5 yang kita guna tadi adalah untuk yang diambil. Jadi jawapan hasil daripada pecahan tadi adalah untuk yang diambil. Jadi guli merah terdapat 24 biji yang sudah diambil keluar. Sekarang kita akan mencari untuk guli biru. 2/10 darab bilangan asal guli biru. Guli biru tadi ada 25 biji. Sama dengan, jadi caranya sama, kita bahagi kemudian darab. Jadi 25 dibahagi oleh 10, jadi ibunya di sini adalah 10. Jadi kita boleh gerak titik nombor bulat di belakang, kita ayun satu kali. Jadi sekarang jawapannya adalah 2/5. Kemudian barulah kita darab dengan 2. Jadi 2/5 darab dengan 2, kita akan dapat 5 biji. Jadi 5 biji ini adalah untuk guli biru yang diambil. Kerana pecahan yang kita guna tadi adalah untuk yang diambil. Jadi sekarang kita tengok semula kehendak soalan. Murid-murid pastikan selalu tengok kehendak soalan agar langkah kerja kamu adalah untuk menjawab kehendak soalan. Jadi soalan minta yang tinggal. Tetapi yang kita cari tadi adalah yang diambil. Jadi kita tak boleh terus ambil 24 dan 5 ini sebagai jawapan. Jadi kita kena cari berapa yang tinggal setelah guli-guli itu diambil. Jadi merah tadi telah diambil 24 biji. Jadi berapa yang tinggal dalam bekas itu? Kita gunakan operasi apa? Ya, kita gunakan operasi tolak. Jadi ingat, kalau ada kata kunci tinggal atau baki, maka operasinya adalah tolak. Jadi kita ambil bilangan asal guli merah iaitu 40 biji. Kita nak cari bilangan guli merah yang tinggal adalah 40 biji tolak 24 biji. Kenapa 24? Sebab kita tadi sudah cari. Terdapat 24 biji yang sudah diambil keluar. Jadi kita tolak 24 sama dengan 16 biji. Jadi bilangan guli merah yang tinggal adalah 16 biji yang tinggal. Sekarang kita kena cari untuk guli biru. Jadi kita ambil bilangan asal 25 tolak berapa biji yang diambil guli biru? 5 biji. Jadi kita tolak dengan 5 bersamaan dengan yang tinggal adalah 20 biji. Jadi guli biru yang tinggal adalah 20 biji.
Sekarang barulah kita boleh tuliskan dalam nisbah. Jadi nisbah minta guli merah terlebih dahulu. Jadi guli merah yang tinggal tadi adalah 16 biji. Jadi 16 kepada guli biru. Barulah kita tuliskan bilangan yang tinggal untuk guli biru, yaitu 20 biji. Jadi pastikan murid-murid menyemak semula jawapan. Pastikan jawapan yang kamu tulis mengikut kehendak soalan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada masalah harian yang ketiga. Jadi kita akan baca seimbas lalu. Jadual di bawah menunjukkan umur Ahming dan umur Raju. Umur Zarul tidak ditunjukkan. Zarul adalah 3 tahun lebih muda daripada Ahming. Apakah nisbah umur Zarul kepada umur Raju selepas 5 tahun? Jadi apabila kita baca seimbas lalu, memang kita rasa agak keliru. Sebab itu kita kena baca kali yang kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita akan baca ayat demi ayat, bermula dari sini hingga sini untuk ayat pertama. Jadual di bawah menunjukkan umur Ahming dan umur Raju. Umur Zarul tidak ditunjukkan. Jadi sekarang kita akan lihat kepada maklumat di dalam jadual terlebih dahulu. Ada nama dan umur. Ahming umurnya 14 tahun. Zarul tidak diberikan. Raju 18 tahun. Sekarang kita akan lihat ayat yang seterusnya, bermula dari sini hingga sini. Zarul adalah 3 tahun lebih muda daripada Ahming. Jadi ayat ini adalah clue atau petunjuk untuk kita cari Zarul. Kerana Zarul tadi tidak diberikan berapa umurnya, jadi ada diberikan petunjuk atau clue. Jadi ayat ini adalah untuk Zarul. Jadi Zarul tadi umurnya 3 tahun lebih muda daripada Ahming. Sekarang kita akan lihat ayat yang terakhir, iaitu kehendak soalan. Bermula dari sini hingga sini. Apakah nisbah umur Zarul kepada umur Raju selepas 5 tahun? Jadi soalan minta kita cari nisbah umur Zarul kepada umur Raju selepas 5 tahun. Jadi sekarang untuk membolehkan kita menjawab kehendak soalan, kita kena cari umur Zarul terlebih dahulu. Jadi umur Zarul kita kena gunakan petunjuk yang diberikan ini. Jadi ini petunjuk yang diberikan. 3 tahun lebih muda. Apa maksud lebih muda? Lebih muda maksudnya umur Zarul ini lebih kecil daripada Ahming. Jadi kita gunakan operasi apa? Betul, kita gunakan operasi tolak. Jadi ingat, kalau lebih muda maksudnya kita tolak. Jangan tambah. Kalau tambah, umur Zarul makin besar. Jadi tidak logik kerana dia kata lebih muda. Maksudnya Zarul ini lebih muda, umurnya lebih kecil daripada Ahming. Jadi kita kena tolak. Jadi umur Zarul ialah 14 tahun. Jadi kita ambil umur Ahming ini tadi. Jadi kita tahu Ahming umurnya 14 tahun. Kita tolak dengan berapa dia lebih muda? Iaitu sebanyak 3 tahun. Jadi 14 tolak 3. Maka kita akan dapat umur Zarul iaitu 11 tahun. Jadi sekarang kita tahu umur Zarul ialah 11 tahun.
padam ini terlebih dahulu agar kamu mudah lihat. Jadi sekarang kita dah tahu umur Zarul ialah 11 tahun. Dari mana kita dapat 11 tahun? Daripada petunjuk ini tadi, iaitu 3 tahun lebih muda daripada Ahming. Jadi logik atau tidak jawapan ini? 11 tahun? Logik. Sekarang kita lihat Zarul umurnya baru 11 tahun. Ahming umurnya 14 tahun. Jadi Zarul lebih muda dari Ahming. Jadi logik kerana petunjuk kata lebih muda. Sekarang apa yang perlu kita buat? Kita tengok balik kehendak soalan. Kehendak soalan kata nisbah umur Zarul. Jadi kita sudah ada umur Zarul kepada umur Raju. Jadi umur Raju pun kita sudah ada, iaitu 18 tahun. Jadi umur Raju tadi pun kita sudah tahu, iaitu 18 tahun. Adakah kita boleh terus tulis? Hati-hati, di sini kehendak soalan ada sebut selepas 5 tahun. Maksudnya kita kena cari semula umur Zarul dan umur Raju selepas 5 tahun. Maksudnya kalau selepas, maksudnya apa yang berlaku? Maksudnya pada masa depan. Kita kena cari umur Zarul dan umur Raju pada masa depan, iaitu selepas 5 tahun. Maka operasi yang kita akan guna adalah operasi tambah. Kerana logiknya, kalau kita hendak mencari sesuatu yang di masa hadapan, maka kita tambah. Kalau kita tolak, maksudnya kita mengundur ke belakang. Jadi kita kena tambah. Maksudnya kita kena cari semula umur Zarul selepas 5 tahun. Jadi umur sekarang adalah 11 tahun. Tambah 5 tahun. Kerana dia kata selepas 5 tahun, maka umur Zarul ialah 16 tahun. Maksudnya selepas 5 tahun, umur Zarul akan menjadi 16 tahun. Jadi logik. Kenapa logik? Kerana sepatutnya umur Zarul semakin tua. Maksudnya dia semakin bertambah. Selepas 5 tahun, maksudnya umur Zarul semakin bertambah. Jadi logiklah kita dapat 16 tahun. Sekarang kita kena cari umur Raju juga. Jadi umur Raju selepas 5 tahun. Jadi kita tahu sekarang umur Raju 18. Tambah dengan 5 tahun. Bersamaan 23 tahun. Jadi selepas 5 tahun, umur Raju akan menjadi 23 tahun. Barulah kita boleh tulis dalam nisbah. Kerana kita sudah menjawab mengikut kehendak soalan. Jadi sekarang barulah kita tuliskan soal nisbah minta umur Zarul terlebih dahulu. Jadi kita akan tulis 16 tahun terlebih dahulu. 16. Ingat, nisbah tiada unit. Jadi kita tulis nombor sahaja. 16 kepada, kemudian barulah kita tulis umur Raju. 23. Jadi itulah jawapannya. 16 kepada 23. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memahami 3 contoh yang telah diberikan terlebih dahulu. Fahamkan dulu langkah kerja, kemudian baru jawab soalan yang diminta. Setelah murid faham langkah kerja yang telah ditunjukkan, murid-murid boleh jawab soalan 16 hingga soalan 18 pada muka surat 33 pada buku aktiviti matematik kertas 1. Murid-murid mesti, di sini cikgu ada tegaskan, mesti menunjukkan langkah kerja pada buku latihan. Cikgu tak nak ada murid menggunakan kertas.
Cikgu nak kamu tulis dengan kemas pada buku latihan. Kalau tiada langkah kerja, cikgu tidak akan semak hasil tugasan kamu. Kemudian setelah kamu tulis langkah kerja dengan kemas, barulah kamu ambil gambar. Pastikan ambil gambar dengan jelas dan hantar kepada cikgu untuk disemak. Cikgu nak ingatkan semula, tolong jangan ulangi kesilapan-kesilapan yang telah cikgu tegur pada latihan sebelum ini. Elakkan menggunakan sama dengan sekiranya bukan untuk ayat matematik atau pertukaran unit. Untuk maklumat penting, gunakan anak panah. Pastikan kamu tonton video ini sehingga tamat, baru kamu buat latihan kamu. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.